Panik melanda kawasan pinggir bandar selepas seorang jiran ditemui berdarah di depan rumah. Saya berlari bersamanya. Dia sudah telepon 911 masa itu. Kami nampak dia terbaring di sini. Namun, suspek yang dicari ialah individu paling dipercayai mangsa. Siapa tiga engkau, kawan? Teman wanita. Teman wanita? Ini adalah Law and Crime. Mangsa ditikam lebih 12 kali dengan beberapa senjata. Jika jiran tidak campur tangan, ini mungkin jadi kes pembunuhan. Hari ini, 3 Julai 2024. Kami di Clinton Township, Michigan, kira-kira 22 batu di timur laut Detroit. Selepas jam 5 petang, pegawai bertindak balas terhadap laporan lelaki berdarah di laluan masuk rumah. Apa yang sedang berlaku? Suami saya dengar dia menjerit minta tolong. Baik. Maksud saya, dia cuma mahu, dia tak mahu bercakap. Dia akan bercakap juga. Dia hanya ingin ke hospital. Dispatch Tactical, kami di jalan masuk. Hantar Medical 300. Di mana dia cedera? Dia cedera di bahu dan di kakinya. Hah? Mereka balut dia dengan tuala. Ada sesiapa lagi dalam rumah tu? Dia sedar. Tak ada. Tak pasti. Tak, pintu tu terbuka luas. Dia tinggal di sini dengan siapa? Dia tinggal seorang diri, itu yang saya tahu. Dia tinggal di sini. Yeah. Siapa yang menikam awak? Siapa yang menikam kau, bro? Teman wanita. Teman wanita? Apa nama dia? Saya tak nak bercakap sekarang, tolong. Berikan nama pertamanya saja kepada kami. Jennifer. Suspek ialah Jennifer, teman wanitanya. Mangsa tinggal di sini. Saya tak pasti jika ada Jennifer yang didaftarkan, tapi itulah suspek yang dia beritahu kita sekarang. Tidak. Saya akan periksa kawasan itu. Boleh kita pergi periksa? Kita perlu periksa rumah itu. Dia kata bermula 11 pagi. Ya, tiada yang dibuka. Tiada Carter yang kering. Charlie. Kita akan periksa rumah itu dan kawal halaman menurut katanya. Jennifer. Clinton Township, Polis. Jennifer, jika awak ada di dalam, keluar sekarang. Angkat tangan. Kamu semua jiran ke? Suami saya keluar sambil menjerit. Lompat semua orang tahu. Ada sesiapa lagi dalam rumah? Jangan belajar. Tak, pintu terbuka luas. Dia tinggal di sini dengan siapa? Dia tinggal seorang diri. Dia tinggal di sini? Yeah. Siapa yang menikam awak? Siapa yang menikam kau, bro? Teman wanita. Hah? Teman wanita? Siapa nama dia? Saya tak nak bercakap sekarang. Tolonglah. Siapa nama pertama awak? Jennifer. Suspek? Mana teman wanita awak? Detektif tinggal di sini. Saya tak pasti jika itu Jennifer Anis. Masih berada di dalam rumah? Tidak. Dia kata ia bermula pada pukul 11 pagi. Kita kena pergi. Kita kena periksa seluruh rumah. Dia kata ia bermula pada pukul 11 pagi. Boleh tak kita bawa ke sana? Ya. Lelaki itu di sana. Charlie, perempuan tu, dia kata dia dah lari. Tapi kami akan periksa rumah. Dia sepatutnya duduk seorang. Tapi nampak tak berapa sedar. Clint kepada polis. Jennifer, jika ada di dalam, keluar dan beri maklumat perubatan. Polis Clinton Township mengesahkan Jennifer Hayes yang berusia 29 tahun adalah individu yang dicari. Ketika pegawai menyiasat, mangsa mendedahkan dia diserang ketika tidur. Saya tak pasti Jennifer Anis. Tapi ya, dia masih berada di dalam rumah. Tidak. Saya akan periksa. Kita kena periksa rumah. Dia kata mula 11 pagi tapi belum lagi. Sekarang dah berlalu. Dia pandu kereta apa? GMC merah, bro? Yang terendu kat situ. Awak tahu dia pergi ke mana? Adakah dia datang dengan kereta? Polis Clinton Township. Jennifer, jika awak ada di dalam, Mungkin kalau awak boleh semak nombor plat kereta ini, dia kata dia ada kereta awak. ya, kami akan lakukan. Saya rasa begitu. Saya perlu berdiri. Teruskan. Tapi belakang saya sakit di mana? Itu. Lukanya betul-betul di tempat tangan saya. Tenang. Saya di sini. Ini satu. Kamu okay, kawan? Ya Allah. Tekan sikit sebab ada pendarahan, kawan. Saya pun tak tahu dia ada di sini. Saya dengar orang menjerit minta tolong. Berapa umur kamu? Saya akan bercakap dengan kamu supaya kamu sedar, okey? Saya tahu. Ada sesuatu yang kamu perlu buat. Berehat. Tolong. Ya, kamu tak boleh terlalu banyak berehat. Kamu tak boleh terlalu banyak berehat. Aku dah menjerit selama berjam-jam. Berapa umur teman wanita kau? Kita tahu itu. Okey. Berapa lama dah benda ni berlaku, bro? Saya sendiri? Tak. Ingat,
Pukul berapa? 11. Adakah itu semasa bertengkar atau ditikam? Kamu rasa? Baik. Dia ada satu lagi yang melilit di kaki kirinya. Baik, jadi... Bantuan perubatan sedang dalam perjalanan dengan lampu dan siren untuk awak. Awak kena tikam di lengan, satu lagi dekat dada. Di mana lagi awak tahu awak kena tikam? Okey. Saya harap dapat ke kolam. Awak dah? Dia tinggal di sini dengan awak ke? Tak. Biasanya. Biasanya? Di mana lagi dia tinggal? Di mana dia tinggal? Bandar apa, kawan? Dia tinggal dengan mak ayah dia atau sendiri? Ayah dia? Apa nama dia? Apa dia? Kau tahu nama keluarga dia? Sedikit air? Ya. Kami akan dapatkan untuk kau nama keluarga dia. Don, bagi saya air dia. Apa tu? Kau tak tahu nama keluarga dia? Berapa lama kau orang bersama? 3 tahun. Terlalu banyak air, pencetus. Ya. Hey. Sylvie, semak nombor plat tu. Tak, saya sedang semak. Hey. Kau? Okey. Nasib baik aku kat luar, bro. Tahu di seberang jalan atau sebelah rumah? Selang 2 rumah. Dia tinggal di sini. Saya tak tahu. Mereka tak kenal sesiapa yang tinggal di sini. Setahu saya, dia bekerja waktu malam. Hanya dia saja yang tinggal di sini. Teman wanitanya datang dan pergi. Saya tak pernah nampak dia tinggal di sini. Kau ambil remote garage dari truk saya. Ya, saya akan jaga rumah awak. Jangan risau tentang rumah awak. Bedford. Saya pun tak tahu di mana telefon saya. Saya tak jumpa. Saya rasa dia ambil telefon saya. Okey. Jangan risau tentang itu. Saya akan jaga rumah awak. Saya tak nak berhubung dengan dia. Lega. Luka tusukan di sini, satu lagi di sini, satu pemberat bodoh. Yang besar. Tepat di tempat awak berdiri. Ya, saya betulkan mereka. Okey. Maaf, ditikam sekitar pukul 11. Saya akan pergi dari sini. Baiklah. Saya faham. Berapa besar pisau itu? Rumah itu sudah bersih. Betulkah? Kita ada kelebihan. Baiklah semua. Kita akan pergi ke kaki 5. Kita akan duduk di belakang. Awak tinggal di sebelah, itu rumah awak. Satu lagi di sebelah, oke? Bukan rumah ini, tapi rumah 3 tingkat itu. Jadi apa yang awak tahu tentang apa yang berlaku? Kami berada di luar. Saya berada di tingkat atas bekerja. Saya baru saja keluar. Di sana, dia potong rumput. Kemudian dia tercedera di halaman belakang. Apa yang saya tahu, hanyalah suami saya datang ke atas sekitar pukul 5:05 dan berkata, "Ya Tuhan, dia telah ditikam." Oke. Saya berlari dengannya. Dia sudah telepon 911 dan kami nampak dia terbaring di sini. Oke. Dia menjerit minta tolong. Suami saya dengar. Kami turun dan coba bercakap dengannya. Dia kata, ia bermula 11 pagi. Oke. Dia kata itu teman wanitanya. Bila kami tanya soalan, dia marah dan tak mahu jawab kerana letih. Dia cuma nak ambulans dan beritahu itu teman wanitanya. Nama dia Jennifer. Semuanya bermula pukul 11 pagi. Saya tak pasti berapa lama dia terbaring. Bila dia bangun, ada banyak darah pada lubang ke-8. Apa nama awak? John. D-A-W-N. Ya, nama tengah? Ya, jelaskan tempat saya tengah mereka di sekat api. Mereka sepatutnya akan sampai bentar lagi. Maaf, apa nama anda? Carl, okay. Maaf, apa tadi? Carl? Carl. Sedang bekerja di garaj saya, mengemas. Dan saya rasa saya dengar suara, tolong, tolong. Saya tak fikir apa-apa. Saya ingat mereka sedang cari budak-budak di hujung jalan. Kemudian saya dengar lagi. Dan kali ini kuat, jadi saya datang ke sini. Dan dia terbaring di depan rumah. Saya tak pasti dia bermula dalam bilik atau apa yang berlaku bila saya sampai sini. Okey. Ya? Saya dan Jeff sampai dulu. Saya tak tahu apa yang awak cakap. Jennifer? Tak tahu nama keluarga bersama 3 tahun. Itu dia. Itu alamat rumah saya. Dia di rumah tempat kejadian, saya dah hafal mereka. Kita dah selesai. Okey, faham, ya. Jadi? Saya boleh dengar dia sekarang.
Berapa dekat? Di mana saya letak kereta? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Korang nampak apa-apa kat dalam tak ni? Berapa umur dia? Darah ada di mana-mana. Terdapat pisau besar seperti K-bar di bilik tidur utama. Saya tak nampak senjata lain. Jadi rumah tu selamat? Ya, selamat. Siapa yang bertugas untuk dapatkan waran? Tak, saya terlepas pandang darah. Pisau ada di situ. Ada darah. Apa yang sedang berlaku? Kami dah periksa seluruh rumah. Betul. Ia sudah ada di situ agak lama. Ya. Ya sudah kering. Okey. Darah di ruang tamu sudah kering. Mungkin berlaku beberapa jam lalu. Darah di ruang tamu itu kering. Ia berada di lopak darah besar. Tak. Ambil semula. Ya Tuhan, bro. Jack, korang boleh uruskan? Aku nak alih track. Pegawai-pegawai telah memeriksa setiap bilik di rumah itu. Tiada tanda-tanda Jennifer. Beberapa petunjuk yang ditinggalkan hanyalah pisau dan kesan darah di dalam rumah. Tetapi keberadaan dia masih tidak diketahui. Rumah tu kosong kan? Kita akan elakkan masuk ke sana buat masa sekarang. Saya dah kunci garaj dia. Kau tak kunci apa-apa pun. Terima kasih. Perkhidmatan kau tak diperlukan lagi, tapi aku hargai. Ada kau bagi maklumat pada sesiapa? Saya sedang lakukannya sekarang. Saya nak maklumkan hospital. Ada polis di sini. Kita di mana sekarang? 4 batu. Abdomen dan dada. Status. Anggaran masa ketibaan MedStar. Korang nak pergi sekarang, ambil kereta? Saya ditahan kereta api. Mereka akan sampai sekejap lagi. Mereka terhenti kerana kereta api akan sampai sebentar lagi. Siapa yang ada kereta berpenghadang? Kau kena tinjau. Kan? Ya. Maaf, duduklah. Sebab mereka akan jadi. Ya, terperangkap di landasan. Mereka berada di utara landasan dan mereka terperangkap oleh kereta api. Okey. Sini, saya akan tanggalkan saya punya. Saya tak ada anak. Saya upah askar. Saya turun dan kami cipta. Saya tak tahu. Maaf. Hai, Nick. Nick. Saya dan Jeff sampai dulu. Katanya dia ditikam teman wanitanya, Jennifer. Saya cuma nak cakap, saya tahu nama keluarganya dan mereka bersama 3 tahun. Memang dia saja. Mati atau kepala? Korang dapat nama mereka? Saya tak. Kita akan turun. Dah sedia? Ya. Jadi? Kita berada di atas kapal. Sejauh mana? Sejauh mana? Di hujung jalan. Berapa umur dia? Ya, darah ada di mana-mana. Ada pisau besar macam K-bar di bilik tidur utama. Saya tak nampak senjata lain. Rumah sudah diperiksa. Siapa semua hubungi? Siapa buat panggilan? Dapatkan waran. Ya. Saya akan letakkan ia di atas tempat duduk depan. Ya. Dan kemudian ada darah. Darah di seluruh rumah. Hanya rasa. Kita akan bawa dia ke tempat yang betul sekarang. Dia ditikam di dada dan kaki. Letak dia di tempat duduk depan, baringkan kerusi, dia akan dapat tiup pernafasan. Bila sampai di Miami, kita akan buat dia sedar situasi sebenar. Kita akan bawa dia ke kawasan itu sekarang. Saya baru ke sana, ia kering. Kita akan memandu. Barang di ruang tamu dah kering. Saya kena alihkan lori besar tu. Barang-barang di ruang tamu dah kering. Saya sudah bersedia, kecuali lampu. Awak tertekan? Tak, saya dah ada orang. Jack, boleh uruskan? Saya nak alihkan trek ke atas. Apa nama pertama kau, kawan? Ya, saya boleh rakam. Nama keluarga?
Kau dah pasang? Sudah didaftarkan atas nama Jennifer, seorang perempuan. Ini ayah dan bosnya. Faham? Faham. Hai. Ya, selamat. Ya, nampaknya dia dah balik dan kita dah dapat maklumat dari 2 jiran. Salah seorang datang membantu mereka. Luka di lengannya agak teruk. Lengannya. Semua lemak terkeluar. Itu tulangnya. Dia kata dia rasa dia mungkin telah ambil telefonnya. Hei, dapat bacaan tekanan darah? Kita tak boleh buat ID dan masuk dalam track. Oh, aku tahu. Hei, berapa bacaannya? Maaf. Tanya dia siapa penyedia telefon, mungkin telefon mangsa ada padanya. Dengan siapa kau langgan telefon kau? Siapa penyedia telefon bimbit kau? Verizon, tak, MetroPay, Metro PCS. Cuba tanya. Dia, aku syak mereka ada telefon dengan dia. Ya, aku tertanya-tanya kalau dia akan berada di kereta memandang ke arah kereta ini. Aku tertanya-tanya kalau dia tak boleh. Aku tertanya sama ada kereta itu berfungsi. 34325. Tekan. Apa kau kata? Kamera ring. Kau ada radio? Ada kamera di sini? Saya tak nampak. Boleh lalu halaman belakang? Okey. Saya cuma nak periksa dalam kereta ni. Macam mana? Awak nak cakap dengan orang dalam tu? Sebelum ini, kita hanya ada penggerak. Seorang jiran di sini. Saya yakin dia masuk ke sana. Ya. Dompet dia di pintu ini. Satu kamera di sana. Subwoofer. Korang tahu tentang TXA kan? What? Apa? Dapatkan TXA, korang Tahu tentang TXA. Ia dalam masa 3 jam. Dalam 3 jam, pukul 11 pagi. Dia begitu selama itu katanya. Saya tak faham macam mana awak tahu. 6 jam. Baiklah. Awak nampak lemak tu tutup banyak lubang. Mereka dengar dia menjerit minta tolong. Perlu ke kita pusing sekali lagi untuk lihat jika ada apa-apa? Mereka sedang buat pencarian kedua dengan cepat. Saya tahu, sebab itu saya telefon awak. Sebab itu saya pergi tadi dan kemudian saya dengar awak di situ. Ya, dia tak tahu dia di mana. Terima kasih bro. Jomlah bro, cepat sikit. Polis berkata mangsa ditikam 14 kali termasuk di leher. Dia selamat namun masih ada persoalan. Di manakah Jennifer? Bill, adakah anjing pengesan masih relevan sekarang? Ramai orang keluar masuk dan masa lama telah berlalu berdasarkan darah yang kering. Ya, itu tak takut dengan jasus tu. Baiklah. Rumah itu yang terakhir. Bagaimana dengan nombor telefon suspek? Kami sedang mencari Ralph. Saya akan hubungi Matt. Kita boleh tunggu jika awak dapat maklumat jelas lagi. Awak tak tahu awak balik lewat, jadi saya akan buat semua. Tak. Saya akan pergi muat turun gambar-gambar yang saya dah ada. Ya, maksud saya, kita akan berada di sini sekejap. Saya akan tunggu di sini sekejap.
sebab dia betul-betul dekat sudut sana. Menjelang 5 Julai, Jennifer telah dihadapkan ke hadapan hakim, didakwa atas kesalahan menyerang dengan niat untuk membunuh dan keganasan rumah tangga yang teruk. Seorang hakim menetapkan ikat jamin beliau sebanyak suku belian juta dolar. Ia membayar ikat jamin dan bebas hampir setahun sebelum perbicaraannya. Pendakwa kata Jennifer menikam teman lelakinya dengan 2 pisau semasa serangan. Dan mangsa masih menerima rawatan perubatan dan terapi yang berterusan akibat kejadian tikaman itu. Pada November 2025, selepas perbicaraan 5,5 hari, juri Macomb County dapati Jennifer Hayes bersalah atas serangan dengan niat membunuh. Walaupun dia berdepan hukuman penjara seumur hidup, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman penjara 10,5 hingga 30 tahun kepada Jennifer. Dia juga diarahkan untuk tidak mempunyai sebarang hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan mangsa. Dia diarahkan membayar pampasan kepada mangsa bawa akta hak mangsa jenayah. Rekod dalam talian dengan Jabatan Pemulihan Michigan menunjukkan Jennifer Hayes sedang menjalani hukuman di Women's Huron Valley Correctional Facility. Pembebasan awalnya pada Februari 2036. Namun, jika dia menjalani hukuman penuh 30 tahun, dia boleh berada di sana sehingga 2055. Terima kasih menonton Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner. Jumpa lagi esok dengan kes baru.